sikit lagi tentang remote learning and online assessment. So memang macam yang Eileen cakap tadi, kita di dalam satu situasi yang mana whether we like it or not, we have to shift online kan. PMP kita dilakukan secara online. So bila kita buat secara online, it doesn't mean pendekatan itu kekal sama seperti mana kita buat pengajaran secara face to face. Of course ada modification here and there ya. Dan dalam slide ini kita akan cuba tengoklah apa di antara keperluan dalam melaksanakan remote learning. Dan saya rasa mungkin you all boleh relate jugalah dengan apa yang kita di fakulti, kita di UKM akan laksanakan apabila kita ada new students coming in dalam tempoh yang tak berapa lama lagi. Ya. Okay, so secara basicnya ini saya bangunkan itu tentang bila kita bercakap tentang remote learning ataupun e-learning, inilah antara skills ataupun ICT related skills yang all of us by right perlu kuasai lah. Of course yang pertama sekali berkenaan dengan pembangunan bahan, pembangunan bahan. But it doesn't mean that we have to develop ourselves lah. Macam saya katakan tadi, mungkin kita boleh berikan tugas kepada pelajar, kita boleh ambil bahan sedia ada. Ya. Pernah dengar tentang content creation versus content curation? Pernah dengar tak? Nah, Ya? creation. Yes, content creation maknanya kita create from scratch. Ya, katalah kita ada slide, kita screencastkan dia jadikan satu bahan pembelajaran, so kita yang bangunkan. So itu ialah content creation. But on the other hand, we have content curation, C-U-R-A-T-I-O-N, curation, curate. Kita ada banyak OER. Ya, OER adalah Open Educational Resources. Ya. Contohnya apa dia? Open Education Resources ni. Bahan-bahan yang boleh kita ambil daripada mungkin website, daripada YouTube sendiri, yang mana boleh kita susun dia dalam susunan yang mempunyai makna kepada pengajaran dan pembelajaran kita. Itu adalah curation. So mungkin dalam era sekarang ni banyak OER bahan-bahan yang boleh kita pinjam, kita boleh pinjam. Tapi you all kena alert tentang common copyright. CC, Common Copyright. Biasanya kalau CC, BY, SA dan sebagainya, tu saya tak nak ceritalah kat sini, nanti panjang cerita pula kan. Tapi kalau dia ada CC tu, Common Copyright, bermakna kita boleh gunakan dia. Tapi you kena tengok jenis-jenis juga, ada Common Copyright yang boleh kita gunakan. Mungkin dia boleh benarkan kita untuk pengguna boleh edit, pengguna boleh guna even untuk commercialization. Tapi kebiasaannya kalau CC yang biasa, kenapa saya sebut YouTube? Contohnya YouTube memang by right semua video yang kita uploaded dekat YouTube tu dia dapat status CC, Common Copyright. Sebab tu kalau katalah kita nak embedkan any YouTube videos dalam katalah LMS kita UKM Folio kan, kita tak perlu sebenarnya untuk letak caption ataupun merit sebab dia dah CC. Maksudnya memang boleh diguna pakai untuk tujuan education, right? So maksudnya di sini tidaklah semestinya kita yang kena bangunkan from scratch ya. Kita boleh banyak lagi cara lain lah. So ini antara yang mungkin boleh kita guna pakai toolsnya untuk pembangunan bahan. Kita, of course Microsoft Office ya, ada PowerPoint dan sebagainya, boleh guna Google Drive yang ada Google Docs dan sebagainya. Infographic tools ya, contohnya kita boleh guna Canva macam saya gunakan sekarang ni, Canva. Kita boleh guna Pictochart ya, ataupun animation tools banyak, kita boleh guna Powtoon, boleh guna Movely, boleh guna Animaker dan sebagainya. Kemudian kita ada video editor kalau kita nak edit video ya, macam saya banyak gunakan Filmora. Ataupun audio tools salah satu kalau kita nak create suara kita boleh guna podcast dan sebagainya, ataupun kita gunakan screencasting tools saya tak pasti antara ni ada tak yang you all tak berapa familiar. Kalau semua dah familiar, senang ceritalah. Ada tak yang tak berapa familiar? Boleh saya dapat feedback sedikit? Familiar. Saya tak pernah buat animation tu. Oh, animation. Okay. Screencasting you biasa tak? Pernah.
Itu dengan Dr. itu diberi ada tugasan. beberapa Oh yes, betul. Yalah, Dr. dalam Helmi. betul. Dalam pemodul sebelum ni. Okey, bagus. Jadi screencasting ni sebenarnya antara saya rasa tools yang paling mudah untuk kita hasilkan lah. Especially kalau kita dalam kuliah face to face, kita dah banyak slides kan. So untuk online ni kita convert kepada video pengajaran. Kebaikan dia di samping kita boleh share dengan pelajar-pelajar, mereka boleh guna berulang kali lah, boleh tengok berulang kali dan sebagainya. Okay, kita terus kepada yang kedua, skills yang kedua ialah learning material sharing. Kita boleh share lah penggunaan LMS yang berbeza-beza ya. Kita ada UKM Folio ke, Google Classroom, Moodle, Canvas dan sebagainya. Dan mungkin juga kita boleh gunakan blog ataupun website. Boleh saya tahu tak berapa orang yang mempunyai website personal kat sini? Blog ataupun website. Pernah ada? Sekarang ni dah berkubur ke? Dah lama tak tengok dah. Ya ke? Alright. Tak sempat nak handle. Okay. So sebenarnya bagi saya walaupun blog ni orang kata dah macam tenggelam sikit kerana adanya social media baru kan. Tetapi bagi saya blog ni something yang evergreen lah. Yang perlu kita kekalkan, dan di samping itu juga mungkin kita bercakap untuk kita yang pensyarah kita yang baru ni kan. Samalah saya pun baru juga. Saya rasa dia boleh meningkatkan visibility kita. Visibility maksudnya kita sebagai akademik lah. Dia bukan blog jiwa lara yang duk cerita pasal susah hati itulah, marah orang tu. Bukan tetapi kita letakkan sebagai e-portfolio kita. Ya, e-portfolio kita di mana macam saya adalah satu humble blog yang saya buat. Saya sukalah kadang-kadang letak sikit-sikit aktiviti kan. Tetapi surprisingly sometimes ada syarikat-syarikat contohnya macam Pictochat hari tu, sehingga saya dilantik menjadi campus ambassador sebab dia nampak saya banyak guna Pictochat. Dia contact saya, dia kata would you like to be our ambassador, campus ambassador. So kita pun takkanlah nak nolak kan. So saya tanya dia macam mana dia boleh jumpa, dia tahu saya ni, dia kata through your website. Okay. Adalah few occasions lah yang mana bila kita buat tu orang nampak, oh okay, CA ni bidang dia macam tu, bidang macam ni. So I think for us new lecturers ni cantik kalau kita boleh buat website kan. Kita boleh buat yang menggambarkan who we are as an academic. Believe me, dia bukan of course dia takes time, dia take years to develop very good orang kata e-portfolio. Tetapi kalau kita betul-betul mengguna pakai blog tu sebagai satu wadah untuk kita share apa yang kita buat, apa research yang kita buat, banyak yang akan datang kepada kita, ya, banyak akan datang kepada kita. So kalau boleh saya share jugalah, blog saya ni pun saya bina masa saya balik PhD tahun selepas saya balik 2014 saya mulakan buat website, dan bermula pada website yang hamba tu akhirnya dapat menang anugerah e-learning kebangsaan untuk website. So maksudnya pengiktirafan itu sebenarnya memberikan kita satu rasa untuk kita terus kena kembangkan. Okay? So mungkin bagi yang yang berminat untuk buat website, nanti saya akan share. Saya ada letakkan tutorials macam mana kita nak membina website, especially untuk e-portfolio kita lah. Right? Okay, of course social media content creator tools, kita ada banyak, Weekly, kita boleh guna Scoopit dan sebagainya. Scoopit bukan stupid, Scoopit. Okay. And then kita ada cloud based storage. And of course kita ada teaching learning delivery platform, penggunaan meeting platform ya, macam yang kita gunakan sekarang lah, ataupun project management tools, Trello, Taskwork dan sebagainya lah. Dan of course di samping kita perlu ketiga-tiga ini, salah satunya juga adalah assessment. Ini saya rasa dalam slide ni kita akan bincang lebih sedikit tentang assessment nanti. Ya. Dan saya rasa semua dah quite familiar dengan perbezaan antara formative assessment and summative assessment. I believe so. Betul tak? Betul. Alright, okay, good. So maknanya kita tak perlu cerita panjang lah tentang ini. Right? Okay. So ni basically apa yang overall bila kita cakap tentang remote learning, kita perlu tahulah tentang selok-belok dia. Dan saya tak nak masuk tentang TPEC ni. Okay, sedikit tentang active learning. Memang semenjak saya rasa mungkin setahun dua tahun lepas
Universiti kita memperkenalkan active learning. Maksudnya semua warga di UKM perlu mendukung pengajaran secara aktif. Ya. Dan macam saya kata tadi, saya attach dengan FST lah sebagai active learning advisor kat sana. Bila saya buat first bengkel bersama dengan rakan-rakan di FST, dan bila kita demokan aktiviti active learning dan sebagainya, apa feedback yang saya dapat ialah mereka kata, this is not something new. All this while kita pun guna benda ni, tapi kita tak namakan, kita tak tahu nama dia macam tu. So maksudnya active learning is not something new, ya. Cuma sekarang ni apabila kita telah tahu bahawa aspirasinya kita perlu melaksanakan pengajaran secara aktif, maka of course bila kita berhadapan dengan pelajar, as much as we can try to engage your students actively to make sure that students kita ni, macam saya katakan tadi, tak sempat nak rasa bosan. Ya. Sebab itulah bila kita tengok kat sini dia ada dua orang kata kategori pengajaran yang berbeza lah. On our left side kita ada teacher centered learning dan kita ada student centered learning. So mungkin kita dulu zaman saya lah, zaman saya dulu belajar pensyarah masuk, dia akan bagilah kuliah daripada A sampai Z. Kita pun dengan cerita kita sendiri di belakang kan. Jadi maksudnya sangat teacher centered, di mana dia yang mencurahkan segala-galanya kepada pelajar kita, kepada pelajar. Tetapi in student centered learning, student sebenarnya yang develop dia punya kefahaman, dia punya conception tentang konsep atau isu-isu yang berkaitan dengan topik yang dipelajari. But of course, peranan pensyarah adalah untuk memastikan kefahaman dan juga apa yang mereka dapati ataupun apa conclusion yang pelajar dapat daripada hasil aktiviti pembelajaran itu mencapai ataupun tepat dengan konsep yang dikehendaki, right? So saya tak perlu cerita banyaklah tentang active learning ini. So mungkin kita boleh just bersandar sekejap dan tengok apa dia kata-kata yang ada di sini. Dia kata apa dia? All genuine learning is active, not passive. Setuju tak? Ya? Setuju. Setuju kan? Jadi kalau kita setuju, macam mana kita nak terjemahkan dia apabila kita berhadapan dengan pelajar kita? Kita tahu in order for them to learn more effectively, they have to be active participants dalam PMP. Jadi itulah sebenarnya peranan kita. Kita kena merancang macam mana, apa dia aktiviti yang kita boleh pastikan mereka ni sibuk dalam aktiviti pembelajaran. Macam mana kita nak mereka contribute kepada kata pembinaan ilmu, knowledge yang ada di dalam topik kita itu. Right? Next, learning is not the product of teaching. Okay? Tapi learning is the product of the activities of learners. Okay? So maksudnya, sekali lagi dia kata bahawa kita mengajar bagus pun tak semestinya pelajar belajar. Correct tak? Kan? Kita explain macam mana macam saya buat ni lah. Saya pun tak betul juga kan. Saya cakap banyak kan. tak melibatkan you secara aktif tapi sebab masa pendek kan. Okay. Tapi learning adalah produk pada activity of learners. So pengajaran yang dapat dipetik daripada ayat ni ialah apa dia? Student kena aktif. Kena buat. Yes, student kena buat. Okay. Sikit lagi, macam ni yang paling famous lah. Tell me and I forget. Kita bagi lecture, kita bagi penerangan, sometimes they tend to forget. Even kita pun kan, mungkin yang ni saya cerita ni, esok mungkin ada dah lupa. Saya sendiri pun dah lupa apa saya cakap kan. But teach me and I may remember. Kalau kita ajar. Tetapi, apa yang menyebabkan student will learn? Itu bila kita involve them. Involve me and I learn. Okay. So kalau kita boleh berpegang kepada konsep itu, maka tidaklah kita macam pening kepala, alamak dia kelas aku tak bersedia lagi. Of course kita kena bersedia. Tetapi what kind of preparation do we need to have? Kan? Sometimes preparation yang kita bayangkan, kena buat slide semua ni. Tetapi apa di preparation dari sudut apa dia aktiviti yang pelajar perlu buat? Itu juga is very important untuk kita reka bentuk untuk memastikan supaya ada check and balance lah. Kita tidak terlalu memberi terlalu banyak. Kita perlu juga kata student perlu contribute kepada pengajaran. Okay. So saya rasa
Itulah facilitate students process by acting as guide on the side rather than a sage on the stage. Itulah role kita. Okay, ni saya rasa saya tak perlu terang tadi kita dah cerita dah tentang ni. Okay, so apa dia assessment untuk pembelajaran secara aktif ataupun secara dalam talian inilah. Dan saya rasa saya skip lah this one kenapa assessment, saya rasa semua kita tahulah untuk kita mengukur pembelajaran pelajar. Dan formatif dengan summative pun ramai yang dah tahu tentang perbezaan formatif dan summatif. Tradisional dengan alternatif, mungkin sedikitlah tentang tradisional dan juga alternative assessment. Okay. So apa beza traditional assessment dengan alternative assessment? So ini antara isu yang sering kalau orang jemput saya untuk online assessment ni, isu soalan yang akan timbul ialah macam mana kita nak pastikan the authenticity of orang kata students jawab tu. Macam mana kita nak pastikan pelajar ni tak meniru. Sebab kita tak ada di hadapan mereka, kita tak boleh nak monitor mereka, kita just bagi soalan multiple choice questions. For example, we have 50 questions, we give them about half an hour of time and then student submit kat kita. Kita tak tahu student ni tengok apa kan, rujuk buku ke dan sebagainya. So di sinilah bila kita cakap tentang online ni, saya rasa bila kita cakap traditional assessment yang melibatkan peperiksaan yang berbentuk ABCD tu, dia agak sukar untuk kita laksanakan secara orang kata nak memastikan integriti dari sudut jawapan soalan tu. Tapi kita ada proctoring tool sebenarnya yang boleh kita guna pakai. Cuma saya tak pernah cuba lagi, rakan saya pernah cuba, dia panggil sebagai exam.net. Pernah dengar tentang exam.net tak? Kejap. Exam. Ya. Nama dia exam.net. Dia adalah satu proctoring tool di mana tapi yang ni sesuai untuk soalan subjektif saja, dia bukan ABCD. Soalan subjektif, once kita enroll students masuk dalam sistem tu, kita boleh set lah berapa lama daripada pukul berapa ke pukul berapa. So once student masuk ke dalam exam.net ni, dia orang tak boleh nak buka browser ataupun nak buka Windows sebelah. Kan kita kadang kalau multitasking kan kita akan buka few windows kan. Kalau ada pelajar yang klik nak buka pada Windows sebelah, apa yang terjadi, sistem akan block dia. Okay? Sistem akan block dia dan kita boleh tahu student mana yang nakal tu, yang cuba klik nak buka Google dan sebagainya. Ya? Dan kita sebagai admin, kita boleh sama ada kita nak kick the student out terus ataupun kita bagi penalty. Since you try to orang kata click on other windows, you will be penalized 5 minutes, kena tunggu baru boleh jawab balik. Contohnya macam tu. So itulah salah satu cara untuk kita pastikan student memang tak boleh nak merujuk pada ni. Dan selain daripada tu juga penggunaan orang kata webcam pentinglah untuk kita melihat student ini secara mayang apa yang mereka lakukan semasa menjawab. Tapi of course still debatable lah isu ni. Masih banyak isu yang perlu difikirkan. Masih banyak kata langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk kita pastikan kalau kita nak buat traditional assessment dengan pelajar yang berada distributed ni. Sebab kita tak ada we can't get the whole of kata dia punya situasi sebenar masa dia menjawab kan. Okay, jadi itu antara isu-isu dia. So that's why kita ada selain daripada tu kita ada alternative assessment. Okay. Alternative assessment adalah satu bentuk pengujian yang dikatakan sebagai more holistic. Kenapa dia more holistic? Kerana di dalam orang kata traditional assessment, kita sebenarnya mengukur apa yang student belajar ataupun student tahu. Kebanyakan soalannya dari segi aras kognitif. Tetapi dalam alternative assessment, kita sebenarnya boleh mengukur what student can do. Which is more kata meaningful. What student knows and what student can do.
Mana yang you rasa you lebih appreciate sebagai seorang educator? Sorry. Tak ada jawapan? Okay. Apabila pelajar boleh demonstrate kepada kita dia abilities untuk come up dengan something out of daripada kefahaman dia, kemahiran, skills yang dipelajari, tentulah dia akan boleh ditafsirkan bahawa pembelajaran itu berlaku dengan lebih bermakna kan. Transfer of learning itu berlaku. Pelajar boleh mengaplikasikan kemahiran itu dalam satu bentuk yang lain. Berbanding kalau kita buat secara traditional assessment, soalan yang berbentuk ABCD, kita tak boleh nak mengukur sama pelajar ni boleh ke membina satu arca katakan menggunakan sudut yang tertentu contoh kan dengan rubrik yang kita berikan. Tapi kalau dalam alternatif kita boleh nampak, oh this is the work of students, ini adalah sebagai satu bukti yang menunjukkan pelajar boleh mengaplikasikan. Jadi maknanya alternative assessment itulah dikatakan sebagai sesuatu yang lebih holistik. Okay, saya bawakan di sini ialah Bloom taxonomy. Saya rasa mungkin most of us pun dah biasa dengan Bloom's taxonomy, right? Betul tak? Betul tak? Dah biasa kan? Okay. Okay, saya gembira semua dah biasa sebab tak perlulah kita nak cerita supaya panjang lebar. Cuma ini adalah revised version. Kalau dulu yang paling atas ni kita ada menilai, evaluate. Tapi sekarang ni dia bermula dengan level yang paling bawah. Itu pelajar perlu ingat, faham, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan akhirnya create ataupun menghasilkan. Okay. So kita ingat ini adalah levelnya. Maknanya daripada bawah ke atas, semakin tinggi semakin kompleks dia punya kemahiran kognitifnya. Okay. So sekarang ni cuba you tengok ini adalah susunan dalam Bloom taxonomy tadi. Ini adalah bentuk-bentuk assessment yang boleh kita buat, possible assessment that we can use in order for us to assess students based on the level of dia punya Bloom taxonomy itu tadi. Contohnya kalau remember, pelajar perlu ingat je, perlu hafal je. Soalan apa yang boleh kita gunakan? Assessment apa? Multiple choice, true or false kan? Matching, fill in the blank, short answers, games, quizzes. Right? Itu antara assessment yang boleh kita gunakan. Kita tengok dulu sebab nanti saya akan tunjukkan apa dia tools online yang boleh kita guna untuk setiap assessment ini. Untuk understand, memahami, kita boleh ada soalan-soalan berbentuk simulation. Kita minta pelajar buat short presentation. Boleh juga kita gunakan multiple choice based on the way we kata formulate the question lah untuk mengukur kefahaman mereka. Mungkin essay, reflection, juga berbentuk discussion, think, pair, share tadi dan juga multiple choice question. Ada 2 kali kat situ. Untuk application, kita boleh guna juga short answers, ada essay, kemudian kita ada games, ada case studies, project, practical work. Okay, kalau tengok kat sini short answer, apply pun ada kat sini, remember pun ada kat sini. So what is the difference then? Apa beza soalan di dalam yang nak mengukur kemahiran remember ni as compared to soalan yang nak mengukur kemahiran pelajar untuk mengaplikasi? Kalau dia tak perlu ubah apa-apa, dia lebih kepada peringkat remember sajalah, dia recall exactly. Yes. Tapi bila dia kena ubah something, kita tengok kepada application. Yeah. So maknanya dia berkait rapat dengan the way we ask the question kan. Bagaimana kita formulate soalan itu supaya akhirnya untuk pelajar menjawab soalan itu, inilah yang mereka perlu lakukan. Maksudnya sama ada mereka hanya perlu memorize ataupun mereka perlu bit of apply apa dia konsep yang telah mereka fahami dan akhirnya dia letakkan dalam satu bentuk yang berbeza. Okay? Tapi saya rasa kita bukan nak bengkelkan tentang cara-cara untuk membina soalan kan. Just untuk give kita punya overview lah. Tentang sebenarnya apabila kita cakap tentang level of Bloom taxonomy ni, ini adalah antara bentuk-bentuk assessment yang boleh kita lakukan dan walaupun bentuknya sama tetapi cara penyoalannya pastilah berbeza-beza. Sebab tu apabila kita nak mereka bentuk ataupun kita nak plan, katalah macam tadi kan, kita ada kelas online dengan student 2 hours back to back. Tapi kita stop sekejap, okey sekarang ni saya nak tahu sama ada pelajar ni faham atau tidak. Therefore, itulah bentuk soalan yang kita buat untuk supaya
pelajar bila menjawab, maksudnya dia demonstrate dia understanding, right? Dan untuk level yang tinggi ni saya gabungkan sekali, creation, evaluation dan juga buat analisis. We can use essay, project, macam tadilah, project based, problem based, e-portfolio, ada presentation, and of course rubrik antara presentation dalam level ni mungkin tak samalah dengan presentation dalam level understanding. Betul tak? Kemudian case study, debates, reflection dan role play, right? Ada soalan ke setakat ni? Ke dah tepu dah? Okay. Tak ada Okey. Okey, sikit lagi. Macam saya katakan tadi, 21st century learning skills. Okey. Selama ni, ramai yang bila kita cerita tentang 21st century learning skill, kita akan nampak 4Cs. Ya, 4C ni. Ya, apa dia itu 4C? Critical thinking, creative thinking, collaborating and communicating. So ini memanglah sebahagian daripada 21st century learning skills. But sebenarnya dalam 21st century learning skills ni, dia ada 3 domain tau. Maknanya yang kita sentiasa sebut tentang 4Cs, it is actually duduk di bawah learning skills sahaja. Tetapi apart from learning skills, rupa-rupanya bagi 21st century learning skills ni ada lagi skills yang lain tau. Kita ada literacy skills as well as life skills. Ini yang sometimes kita terlupa dua ni. Kita fokus kepada learning skills, but we tend to forget all these two other domains. Yeah. So apa yang nested under literacy skills? Information literacy, media literacy, technology literacy, right? Dan of course di bawah 21st century learning skills juga kita boleh mengukur life skills pelajar kita. Contoh dia, how flexible our student are. Ya, kalau dia orang berhadapan dengan, katalah kita bagi project base kepada pelajar kan, okay, mereka bekerja dalam kumpulan dan how flexible they are, ataupun in terms of macam mana mereka kata confront dengan different ideas. Adakah mereka terlalu rigid ataupun tak boleh nak terima pendapat orang lain, ya. Itu juga adalah kemahiran dalam 21st century learning skills. Initiative, social skills, macam mana mereka bekerja dalam kumpulan, productivity dan juga leadership. So saya rasa saya tak nak membahaskan secara panjang lebar, cuma mungkin saudari semua datang daripada, kata orang tu, background yang berbeza kan. Kita ada latar belakang berbeza, disiplin yang berbeza. Mungkin you all boleh tengoklah daripada 21st century learning skills ni, daripada domain mana yang boleh kita tekankan untuk spesifik HPK yang kita nak hasilkan dengan pelajar. So try to as much as you can untuk orang kata dig in lah supaya pelajar boleh express the demonstration of skills yang kita nak ukur itu tadi. Okay, ada soalan tak tentang 21st century learning skills? Tak ada Ke semua dah nampak ni apa ayam ikan bakar, ayam penyet semua Okey, Doktor, tak ada. Tak ada okey. Tengok tu saya boleh baca apa pemikiran yang ada you all ni. Hanya Johar ni meningkat tau. Tak apa, sikit lagi nah. Sikit lagi. Okey. Alright. So ini tak apa, slide ni saya boleh share nanti. Saya cuma nak share dengan you all. Ini adalah tools ya. Sorry, tools online yang you all boleh guna kalau kita nak buat assessment. Macam Eileen tanya tadi kan. So maksudnya bila kita buat kelas secara online ni, memang kita perlu banyak integration dengan other tools lah. Kalau tidak memang kita punya pengajaran tu akan jadi monotonous kan. Pelajar akan sekejap in, sekejap out, sekejap in, sekejap out. Lama-lama dia out terus. Ya? So contohnya untuk multiple choice, true, false dan semua ni, kita banyak ni kat sini. Hanya sebahagian yang saya tunjuk kat sini. Kita boleh guna Mentimeter. Saya rasa ramai yang dah familiar dengan few of this kan. Ada formative, kita boleh guna Kahoot, Slido, Socrative quizzes dan sebagainya lah. Puzzle, Nearpod dan sebagainya. Pernah guna Nearpod tak? Nearpod. Nearpod you boleh explore. Nearpod sangat menarik juga sebab dia ada macam virtual reality sikit. Ada 3D punya ni. Okay. Kemudian untuk comprehension, macam tadilah, multiple choice macam tadi, sebenarnya lebih kurang. Ada game ties
Game Test ni sangat menarik. Dia adalah satu software yang dikeluarkan oleh syarikat di Singapura. Kita boleh buat game. Student saya banyak buat student buat game guna Game Test ni. So dia orang masing-masing dia challenge group lain. Okay, korang jawab aku punya ni apa soalan ni, tengok berapa, dan kita boleh ada kata leaderboard. Jadi student sukalah bila kita gamify kata pembelajaran tersebut ya. So yang ni lah. So kita boleh gunakan screencasting. Screencasting banyaklah kan yang you belajar dengan Dr. Helmi pakai apa ya? Ingat tak? Halo. Hello. Canva dengan Kita guna Canva. Canva. Apa creative render forest, biteable. Tapi untuk screencast Guna. Ada guna screen-o-matic. Screen-o-matic mana? Screencast-o-matic inilah screencast-o-matic kita boleh guna Loom jugalah. Loom okay, dan sebagainya. Right. Okay, thank you. Okay, untuk essay, untuk blog journal, okay, untuk essay atau reflection kita boleh gunakan blog. Ya, saya dengan students undergrad memang dia orang kena wajib menghasilkan satu e-portfolio lah. Dia orang kena bina blog. Dan dalam tu dia orang ada orang kata sub pages lah. Salah satunya adalah untuk menulis reflection dan salah satunya untuk mereka menghasilkan satu blog page yang mana katalah kalau student tester dia orang kena buat satu come up with at least 15 entries ya. Yang berkaitan dengan tajuk-tajuk dalam pengajaran bahasa Inggeris misalnya. Kalau pendidikan khas dia perlukan hasilkan 10 ataupun 15 tajuk tentang pendidikan khas. Jadi bila pelajar kita bagi tugasan macam tu, sebab benda ni dah banyak tahun saya buat dengan pelajar, feedback yang saya dapat setiap semester tu so far alhamdulillah setakat ni mereka rasa sangat teruja lah. Pertama, mereka dapat kemahiran baru. Ya, mereka dapat buat blog. Sebab walaupun Gen Z, kita sangka Gen Z ni kita tak payah ajar kan. Tapi bila dalam kelas saya ni pun ramai juga kata, doktor sebenarnya lama dah saya nak buat blog tapi tak tahu macam mana selok-belok untuk nak create macam dia punya drop-down menu dan sebagainya kan. So dia orang dapat satu kemahiran baru dan seterusnya bila kita minta dia buat reflection, itu sebenarnya yang menduga ataupun mengukur kognitif mereka, macam mana mereka nak menulis reflection. Dan akhirnya masa saya first year buat reflection tahun 2015 dengan pelajar, saya pun tak study lagi tentang jenis-jenis reflection. Kemudian apabila saya dapat data daripada pelajar, konon nak menulis lah sikit kan satu artikel, saya come up dengan Canvas punya kata classification of reflection. Rupa-rupanya rakan-rakan semua, bila kita sebut reflection ni, dia ada dua jenis yang Campbell cakap tadi. Satu, non-reflective reflection. Ada pula macam tu ya. Dia reflection tetapi non-reflective. Grup yang kedua ialah reflective reflection. Jadi kita nak pelajar supaya menulis yang falls under reflective reflection kan. So oleh kerana saya tidak tahu rupanya reflection ni ada yang non-reflective, jadi saya pun tak brief dengan students. What is my expectation apabila saya nak mereka menulis reflection dan saya nak supaya mereka menulis reflection yang reflektif. Rupanya oleh kerana saya pun tak study, that's the lesson that I learn lah. Bila saya tak study tentang bahawa adanya non-reflective reflection, akhirnya saya tengok dekat reflection student semuanya kebanyakannya non-reflective reflection. So daripada situ saya belajarlah. So saya untuk grup yang seterusnya saya ubah, saya explain dengan mereka ada dua jenis, saya nak kamu buat jenis yang ini dan apa dia kriteria dia yang saya nak kamu tulis apabila kamu menulis reflection. Kalau macam ada student kata as usual Dr. Fariza came to the class, okay, she make jokes dan sebagainya, itu adalah non-reflective reflection sebab dia hanya describe apa yang berlaku. Tapi di dalam reflektif punya reflection, pelajar perlu menilai semula apa yang dia pelajari dan dia boleh menulis bagaimanakah dia boleh mengguna pakai kemahiran tersebut apabila mereka nak gunakan dalam masa yang akan datang. And that requires a higher order thinking skills. Sebab tu reflection ni bagi saya sangat-sangat kritikal untuk kita kata educate students kita for them to be able to be a reflective punya person. Bukan hanya sekadar tulis macam jenis apa yang berlaku dan sebagainya kan. Okay, so itu another stories lah.
Okay. Tapi kita boleh gunakan blog, kita boleh gunakan journal, Flipgrid. Saya rasa Flipgrid ni pun mungkin ramai yang dah gunakan. Pernah guna tak Flipgrid ni? Tak pernah, first time. Okay. Belum. Padlet saya rasa ramai dah guna kan? Padlet, Padlet pernah guna. Okay. Padlet ni sometimes kita guna untuk brainstorm, sometimes kita boleh minta pelajar buat reflection, dia boleh type, dia boleh videokan kat situ. Ya. Tapi bagi Flipgrid ni dia khusus kepada video. Maksudnya kita nak minta pelajar explain dia punya kefahaman ke, ataupun kita nak pelajar buat reflection ke, kita boleh guna Flipgrid sebab once mereka klik, dia boleh record dan dia boleh submit, dan video-video tu akan disusun dalam satu archive lah. Jadi kita boleh markahkan dia. Dia ada rating kita boleh bagi markah berapa, kita boleh bagi feedback, kita boleh bagi bintang dan sebagainya. So you may want to explore this one as well lah. Ni dia punya lambang Flipgrid. Okay, YoTeach, this one. Kalau biasa yang dengan Today's Meet, YoTeach ni adalah konsep yang sama. Kita boleh gunakan untuk kita minta pelajar untuk ni lah bagi reflection, atau mungkin kita especially macam kita ajar bahasa ke, ataupun kita nak minta pelajar explain tak terlalu panjang lah tentang apa kefahaman mereka tentang satu konsep, kita boleh guna YoTeach. Tapi saya tak sempatlah masa untuk demonstrate kat sini. Cukup untuk you all dah dapat senarai ni, nanti boleh explore lah sendiri. Okay. Untuk discussion kita boleh guna LMS, online groups, mobile apps yang ada di dalam handphone kita, and of course YouTube. YouTube juga boleh kita gunakan untuk discussion. How can we use YouTube for discussion, kelas? Dr. Farizah, boleh Ya, saya. Puan tanya tak? Yelah, we have lots of like macam option kan, yang canggih-canggih. Tapi kadang-kadang we have to be realistic in terms of like student punya internet connection pun tak berapa, lecturer punya pun. So how do we mengatasi, kita nak make our teaching interesting with all these gadgets, but then student ada yang terpaksa pergi ke pondokan untuk dapatkan connection kan. So how do you do this? How do you overcome this? Okay, thank you Munira. Memang isu ni pun masa saya di EduTech in Philippines, I think last month, pun isu ini banyak ditanya. Dia kata macam mana kita ada banyak tools yang sophisticated, but at the end of the day we found out that our students ni memang ada masalah dari sudut internet connectivity. Ada yang langsung tak ada internet, yang ada pun ada talian telefon saja. So maksudnya mungkin kat sini of course kita perlu kata macam kalau you rujuk pada model Assure, kita perlu analyse pelajar dari sudut ataupun tadi komponen pelajar, learning environment kan. Kalau kita nak gunakan secara online, kita at least kita kena tahu apa dia accessibility level from our students punya side. Kalau student kita kata, Dr. Raya duduk Kelantan ni, tak ada internet ni. So maksudnya macam mana kita macam Munira cakap tadi, macam mana kita nak tweak kita punya pengajaran itu oleh kerana kita ada kekangan dari sudut internet accessibility, but at the same time we want to all the students to achieve objektif yang telah kita tentukan, betul tak? So dalam kes ni contohnya, katalah kalau student kita mengalami masalah dari sudut internet connectivity, dia sangat slow ataupun susah untuk dia dapat. So kita boleh beralih kepada mobile. Mobile. Mungkin kita berbalik kepada macam apa yang kita katakan sebagai back to basic. Macam ada setengah peserta dari India dengan Philippines yang saya ceritakan tadi tu, mereka kata apa yang mereka lakukan ialah tugasan kepada pelajar tu dihantar melalui SMS. Kita dah lupa tentang SMS kan? Dan ada juga dekat Philippines tu kata oleh kerana ada few students, sebab yelah kalau dalam realiti kita ni mungkin daripada 100 pelajar bukanlah 100 yang langsung tak ada internet connection kan. Mungkin ada 30% ataupun at least 20% daripada our students yang ada masalah internet. So group ini perlu kita tackle dengan cara yang berbeza lah.
Ya, maksudnya kalau kita tahu mereka ni ada kekangan, maksudnya mereka tak boleh nak melalui pembelajaran itu secara sinkronis misalnya. Apa yang boleh kita buat ialah mungkin kita boleh tukarkan bentuk perbincangan tersebut di dalam bentuk teks. Tapi of course lah ada limitasi lah. Maksudnya dari sudut mungkin pelajar kata nak type panjang dan sebagainya kan. Okay. Dan saya rasa again back to our flexibility dan juga creativity lah untuk mengenal pasti, okay, kalau kita ada kekurangan pelajar macam ni, so kita perlulah mereka bentuk satu bentuk yang berlainan tetapi masih berpaksikan kepada objektif yang sama. Okay. Saya harap saya menjawablah soalan itu tadi ya. Okay ke? Okay. Thank you, Dr. Fariza. Alright, okay. Okay, sikit lagi. Okay, yang ni saya rasa pun ada pulangan kat sini. Kita ada Mentimeter sampai ke Google Quiz, essay yang sama juga tadi. Kita boleh guna track changes ya untuk kita essay, dan kalau untuk case study ni kita boleh guna ni lah dan habislah di situ. Okay. So lebih sedikit 3 minit daripada pukul 12. So any more question class? Kelas pula. Rakan-rakan, sorry. Ada soalan lain tak? Sorry lah, saya sempat inilah saja yang boleh saya kongsikan ya. Dr. Fariza, yang due date tugasan tu nanti nak rujuk Dr. Harwati ke? Sebab dalam UKM Folio semua dah overdue. Oh, ya ke? Okey. Setting dia 4 September. Okey, right. Okey. Mungkin rujuk dengan Dr. Harwati kot sebab dia yang set yang tugasan tu. So just nak inform Dr. Fariza juga yang forum and discussion saya tak dapat nak participate. Saya rasa the rest of the gang pun tak boleh sebab status kita not a participant in the group. Tapi ni saya dah maklumkan pada Dr. Harwati lah. Ya ke? Just nak inform lah. Okey. Whatever, saya minta rujuk pada Dr. Harwati lah sebab dia adalah ketua kami. Saya ni orang suruhan belakang saya. Thank you. Alright, sorry, saya nak share sedikit dengan you all tentang saya punya YouTube. Ya, tak adalah bagus sangat tapi mungkin ada dalam YouTube saya ni. Boleh nampak tak yang saya share ni? Boleh? Okay, you all boleh type Fariza Khalid. Sebab dalam ni saya ada letak few videos yang berkaitan dengan tools yang saya sebut tadi. Contohnya ya, Weebly kalau nak buat website. Kalau nak belajar tentang screencasting guna Filmora, guna green screen ya. Kemudian kita ada this one ada Blipa, augmented reality, guna Trello untuk pengurusan pembelajaran, Bytable untuk hasilkan animation. Kita juga ada Screencast-O-Matic. Adalah few, saya pun tak banyak jugalah. Dulu masa MCO rajin lah, sekarang ni dah tak ada masa untuk buat. So kalau kata nak mencari untuk tutorial setakat yang ada tu, you all boleh carilah Fariza Khalid boleh tengoklah di situ. Mungkin ada antara yang saya tak sempat nak explain tentang cara-cara penggunaan, mungkin some of these videos might be helpful to you lah. Alright. So saya rasa habis di situ sajalah sesi untuk saya pada kali ini. Dah habislah, memang tak adalah. Jumpa tak jumpa, kita akan jumpa pada hari Jumaat insya-Allah masa pembentangan. Tetapi perlu ke untuk kita go through tentang rancangan pengajaran ataupun tak perlu? Tak perlu. Template yang saya letak tu, saya rasa you all boleh go through sendirilah ya. Kalau ada persoalan boleh tanya dalam Telegram lah. Sebab semua dah nampak ayam penyet, dah nampak nasi biryani dan sebagainya. Okay, so saya tak nak hold you all lama-lama lah. Ada kelas lagi. Pukul 12 suku kami sambung kelas dengan Dr. Harwati. Okay. Tak sempat lah you nak makan dulu. Okay, tak apalah. Silalah bertabah. Boleh je order apa nama ni, apa tu? Apa Ihsan? Gloria Jeans. Boleh lah order. Kan hari tengah ada Gloria Jeans kat Seremban kan. Okay, last ada sebarang soalan tak? Okay tak dengan sesi ni? Okay.
Saya harap sedikit sebanyak tu enlightens lah sebab macam saya katakan tadi saya bukan expert lah, hanya sekadar berkongsi sedikit sebanyak lah dengan rakan-rakan di sini, right? So Dr. Fariza, ya saya. Prof. ni nak tanya grup. Petang ni kalau saya buat grup dengan Zoom boleh tak? Ke they all prefer empty? Boleh Prof. No problem. Saya okey. Zoom Zoom Boleh je, tak ada masalah. Boleh. Alamak, bila Prof masuk ni tak sedar saya juga yang admit tadi. Prof stalker dah jadi stalker. Nak belajar. No lah. Okey, terima kasih Prof. Ini adalah Prof Ismail, nanti you akan bersama untuk petang ni lah ya. Alright, so any last word ada tak? Any last word daripada any of you? Tak ada? Okey, kalau tak ada, mungkin Dr. Wati pun sedang menunggu. Okey, saya ucapkan selamat maju jaya dan jangan stres-stres. Saya rasa kita orang punya modul ni paling tak stres kot untuk you all kan. Tugasan berkumpulan, bentang pun berkumpulan. Okey, perbincangan pun secara santai lah. Alright. So anyway, ya? Relax je. Relax. Nama pun modul ni relax. Okey, alright. So I'll see you when I see you. InsyaAllah hari Jumaat nanti kita jumpa lah. Okay, so terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay, bye. Jap. Kita ambil gambar dulu lah. Kan? Tak susah lah tak ada gambar kan. Jap. Okay, saya akan, kalau boleh onkan kamera semualah. Tudung pun dah tak betul dah. Respect. Sama betulkan rambut tu. Okay, onkan kamera. Murni, Munira. Okay, Dr. Almi tak boleh nak onkan kamera. Sila, kenapa macam tu Sila? Okay. Prof nak onkan kamera Prof? Tak apalah Prof ada gambar Okay. Alright. So senyum semua, saya akan print screen, tengok pada kamera masing-masing dan senyum paling manis sekali. 1, 2, 3. Okay, lagi sekali. 1, 2, 3. Okay, semua buat best macam ni kecuali saya lah sebab saya nak kena tekan ni. Okay. Bukan maksud best saya mengajar, maksudnya best lah you all duduk dalam kumpulan ni kan. Alright. Okay, so saya tak boleh buat kamera sebab saya duduk atas katil ni. Saya tak boleh gerak. Yalah. Okay, untuk makluman you all, Prof Ismail baru je lepas operation. Jadi kita appreciate lah semangat dan daya juang Prof walaupun terpaksa berbaring kan. Prof masih lagi sanggup untuk join dan juga untuk share dia punya banyak pengalaman dengan kita semua. Terima kasih banyak Prof. Okay, sama. Okay, so semua kita berhenti di sini dulu ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye semua.